على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ahlan, terima kasih banyak-banyak Iza Liza, ahlan kepada sahabat-sahabat yang lain. Di Facebook juga ahlan, Zalika Subuh, Zizali Abdul Rahman. Kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan dalam kehidupan kita daripada sekecil-kecil perbuatan, mudah-mudahan kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita nak sambung pembacaan hadis kitab Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu taala, bermula daripada riwayat 3220 dan kita dah berada pada siri yang ke-231. Maka pada riwayat 3220 Imam Tirmizi mula membawakan hadis-hadis berkenaan tentang ayat Al-Quran, berkisah tentang suratul Ahzab, Maka surah Al-Ahzab adalah surah yang ke-33 daripada Al-Quran. Riwayat 3220, kita nak baca dulu sanadnya. Baca sanad dia. Maka berkata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Abu Zabian berkata, kami pernah bertanya kepada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ara'aita maksudnya ay akhbirni, ara'aita apakah pandangan tuan berkenaan tentang firman Allah Azza wa Jal, yang mana Allah berfirman, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfih. Firman Allah ini adalah ayat yang keempat daripada suratul Ahzab. Ayat yang keempat daripada suratul Ahzab. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, tidak sekali-kali, ja'alallahu, Allah telah menjadikan, lirajulin, untuk mana-mana orang, min qalbaini, daripada mempunyai dua hati, fi jawfih, di dalam rongga dadanya. Maka Allah berfirman, tak ada orang yang ada dua hati. Manusia hanya mempunyai satu hati sahaja. Tidak ada manusia yang mempunyai dua hati. Maka berkata Abu Zabian kepada Abdullah bin Abbas, ma'ana bidzalik, apakah maksud dengan firman Allah tersebut, bahawa tidak ada manusia yang dijadikan untuknya dua hati? Maka berkata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW pernah berdiri pada satu hari, yusalli, mengimamkan solat, fakhatara khatrah, maka Nabi SAW telah terlintas pada pemikiran baginda sesuatu, sehingga menjadikan Nabi SAW terlupa di dalam solat. Faqala al-munafiqun, maka orang-orang munafik berkata, alladzina yusalluna ma'ah, mereka yang solat bersama dengan Nabi dalam solat tersebut, mereka berkata, ala tara, tidakkah kamu melihat, annalahu qalbain, sesungguhnya Muhammad adalah seseorang yang mempunyai dua hati, qalban ma'akum, satu hati pada waktu itu memikirkan kamu, bersama dengan kamu, wa qalba ma'akum, maksudnya bersama dengan orang-orang munafik.
satu hati memikirkan tentang orang-orang munafik, wa qalban ma'ahum, dan satu lagi hati bersama dengan mereka, iaitu para sahabatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang keempat daripada suratul Ahzab menafikan dakwaan orang munafik, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua hati. Firman Allah, ma ja'alallah, tidak sekali-kali Allah menjadikan lirajulin, untuk mana-mana orang, min qalbaini fi jawfih, daripada dua hati pada rongga dadanya. Wabi ilai qala hadatsana Abdul Humaid qala hadatsani Ahmad bin Yunus qala hadatsana Zuhair nahwah, sanad yang berbeza, riwayat yang lebih kurang sama. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Riwayat 3221. Terus, maka ini berkenaan tentang tafsiran ayat yang ke-23 daripada suratul Ahzab. Apakah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang telah menyempurnakan janjinya kepada Allah? Maka ayat 23 suratul Ahzab. Jom kita lihat sanadnya terus. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bahawa pak cikku, siapakah nama pak cik dia? Nama pak cik dia Anas juga. Cumanya Anas bin Nadar. Maka Anas bin Malik punya pak cik namanya adalah Anas bin Nadar radhiyallahu anhum. Maka sumiyat bih, beliau telah dinamakan dengan nama tersebut. Bahawa pak ciknya Anas bin Nadar lam yashhad badra, tidak pernah menyertai peperangan Badar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakabur alaih, maka perkara tersebut telah menyedihkan beliau. Beliau sedih, beliau rasa berat kerana tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan pertama Islam, iaitu peperangan Badar. Faqal, maka berkata Anas bin Nadar, awwalu mashhadin qad syahida Rasulullah, peperangan pertama yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghibtu, aku tidak turut serta, anhu, dalam peperangan tersebut. Ama wallah, maka berkata Anas bin Nadar berjanji kepada dirinya, ama wallah, adapun demi Allah, la in arani Allah, kalaulah Allah memperlihatkan kepadaku masyhadan, peperangan yang lain bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarayannallahu, maka pasti Allah melihat ma asna, apakah yang aku akan buat untuk membantu Nabi. Qal, maka berkata Anas bin Malik, fahaba an yaqula ghairaha, dan beliau pada waktu itu khawatir untuk mengatakan lebih daripada itu. Dia kata, kalau Allah bagi peluang, aku akan buat the best untuk bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashahida ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud min al-amil qabil. Maka beliau telah menghadiri peperangan Uhud bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun berikutnya. Perang Badar pada Ramadan tahun yang kedua, perang Uhud pada Syawal pada tahun yang ketiga, bulan Syawal tahun yang ketiga Hijrah. Fastaqbalahu Sa'd bin Mu'az, maka telah menjumpai Anas bin Nadar. Siapa yang jumpa dengan Anas bin Nadar? Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhum. Faqal, maka beliau berkata, ya Aba Ammar, wahai Abu Ammar, yang merupakan panggilan kunyah bagi Anas bin Nadar. Aina, ke mana kamu nak pergi? Maka pada waktu itu Anas bin Nadar berkata, wahan lirihil jannah, duhai, aku sedang menghidu bau syurga. Aku sedang menghidu bau syurga. Ajiduha, aku mendapati bau syurga tersebut duna Uhudin, di sebalik bukit Uhud. Ketika mana dia tersempat dengan Sa'ad bin Mu'az, dan pada waktu itu kebanyakan sahabat mereka diserang daripada depan dan belakang, dan ada yang menyelamatkan diri. Tapi kata Anas bin Nadar, aku bau syurga daripada bukit Uhud. Faqatala, maka Anas bin Nadar telah berjuang sehingga beliau telah syahid. Fawujida, maka kata Anas bin Malik, maka telah didapati pada tubuh badan pak cikku Anas bin Nadar bid'un wa thamanun, lebih daripada 80 luka yang datang daripada luka darbah, tetakan pedang, wa ta'nah, tusukan pedang, tusukan lembing, wa ramyah, dan juga panahan anak panah. Lebih daripada 70 luka, lebih daripada 80 luka ada pada badan Anas bin Nadar radhiyallahu taala anhu. Dan badannya punya teruk sampai tak ada orang kenal dia. Muka dia dah tak kelihatan wajah, badan dia dah penuh teruk. Ketika mana dalam peperangan Uhud,
menentang orang-orang Quraisy. Maka berkatalah pada waktu itu saudara perempuan kepada Anas bin Nadar yang merupakan makcik Anas bin Malik. Maka telah berkatalah makcikku, kata Anas bin Malik, dan nama makcikku adalah Rubai' binti Nadar. Fama araftu akhi, aku tidak dapat mengenal saudara lelakiku illa kecuali melalui jalan hujung jarinya. Hanya daripada hujung jari je dapat kenal inilah Anas bin Nadar. Badan dia luka teruk, wajahnya luka teruk sehingga tidak kelihatan rupanya. Maka kata Anas bin Nadar, maka berkata Anas bin Malik, maka telah turunlah ayat ini, ayat yang ke-23 daripada suratul Ahzab. Firman Allah, rijalun, ada beberapa orang, sadaqu ma'ahadullah, mereka telah bersikap benar ketika mana mereka berjanji kepada Allah. Faminhum man qada nahbah, maka ada di antara mereka yang telah memenuhi janji mereka. Wa minhum man yantazir, dan ada yang masih lagi menunggu untuk menyempurnakan janji mereka. Wa ma baddalu tabdila, dan tidaklah mereka mengubah sedikit pun daripada janji mereka. Itulah mereka ingin memperjuangkan agama Allah sehinggalah mereka gugur syahid. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 3222. Masih lagi ayat yang sama, ayat yang ke-23 daripada suratul Ahzab. Teruskan. Ayat ini ayat baru ke lama? Okey, terus. Maka kisah yang sama, lebih kurang sama, cuma ada sedikit sebanyak penambahan. Maka kata Anas bin Malik, sesungguhnya pakciknya ghaba, tidak dapat turut serta an kita li Badrin, daripada peperangan Badar. Sebab dalam peperangan Badar pun Nabi tak melazimkan semua pergi. Siapa yang benar-benar nak ikut sahaja Nabi SAW pada waktu itu tunggu sekejap. Sebab Badar dia bukan peperangan pada asalnya, sekadar ingin menghalang rombongan perniagaan Quraisy. Maka ketika mana dalam peperangan Badar, kata Anas bin Malik, pakciknya yang juga bernama Anas, cuma Anas bin Nadar tidak turut serta. Faqal, maka telah berkata pakciknya, ghibtu an awwal qitalin qatalahu Rasulullah al-musyrikin. Aku tidak dapat turut serta dari dalam peperangan pertama yang Nabi SAW berperang menentang orang musyrik. Dan inilah jika Allah ashhadani, memberi peluang kepadaku untuk turut serta qitalan dalam peperangan menentang orang-orang musyrikin Mekah, la yarayanna Allahu kaifa asna, pasti dan pasti Allah akan melihat apakah yang mampu aku lakukan untuk mempertahankan agama Allah. Maka kata Anas, falamma kana yaum Uhud, maka apabila tibanya peperangan Uhud, in kasyafal muslimun, in kasyafa maksudnya telah kalah, in hazama telah kalah orang Islam pada pertengahan perang. Maka berkatalah Anas bin Nadar, Allahumma inni abra'u ilaika mimma ja'u bihi haula, yakni al-musyrikin. Berkata Anas bin Nadar, ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang telah dilakukan dengannya, iaitu orang-orang musyrik. Aku berlepas diri daripada golongan musyrik yang menyakiti Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, wa'atadiru, dan aku memohon maaf ilaika kepadamu ya Allah, mimma sana'a haula, daripada apa yang dilakukan oleh mereka ini, iaitu orang-orang Islam yang pada waktu itu tidak berjaya mempertahankan Nabi SAW. Thumma taqaddam, kemudian Anas bin Nadar telah nak maju ke hadapan. Falaqiyahu Sa'ad, maka Sa'ad bin Mu'az telah bertemu dengannya. Maka Sa'ad bin Mu'az berkata, ya akhi, wahai saudaraku, ma fa'alta ana ma'ak, apa yang patut ma fa'alta, apa yang kamu buat untuk aku bersama dengan kamu. Falam astati, maka pada waktu itu maka kata Sa'ad bin Mu'az, aku tidak mampu untuk melakukan perkara yang sama ma sana'a, yang telah dibuat oleh Anas bin Nadar. Dia berjuang dengan dahsyat, dia terjun ke dalam pasukan musuh, dan pada waktu itu dia bagi segala-galanya untuk Allah dan Rasul. Maka berapakah luka pada badan dia, walhal pada waktu itu dengan baju besi, kelengkapan perang, tapi hancur semuanya. Fawajada, maka didapati pada Anas bin Nadar, kata Anas bin Malik, kata anak saudaranya,
lebih daripada 80 luka, min darbatin bisaifin, disebabkan tetakan pedang, wa ta'natin birumhin, disebabkan tusukan lembing, waram yatim bisahmin, dan disebabkan panahan anak panah. Wa kunna naqul, dan kami para sahabat selalu berkata berkenaan tentang Anas bin Nadar lah dan teman-temannya yang seperti ini, telah turunnya ayat yang ke-23 daripada suratul Ahzab, di mana Allah berfirman, faminhum man qada, maka ada di antara mereka yang telah berjanji untuk mempertahankan agama Allah, mereka yang telah menyempurnakan janji. Wa minhum man yantazir, dan ada di antara mereka yang masih menunggu untuk menunaikan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Yazid, yaknil ayah, iaitu ayat ini turun berkenaan tentang Anas bin Nadar dan teman-temannya radhiyallahu anhum. Terus 3223. Maka kata para ulama, kita nak baca hadis yang ketiga tentang ayat ini. Ada dua orang yang mana ketika turunnya ayat 23, faminhum man qada nahbah, ada di antara mereka yang telah menunaikan janji mereka kepada Allah, menunaikan janji mereka untuk pada waktu itu mempertahankan agama Allah. Satu, ayat ini ditujukan kepada Anas bin Nadar kerana dalam peperangan Uhud beliau telah dengan beraninya berjuang mempertahankan agama Allah. Dan ada sahabat yang kedua yang juga Nabi SAW pernah sebut beliau termasuk daripada orang yang telah mimman qadha nahbah, telah menunaikan janjinya kepada Allah dan Rasul. Siapakah sahabat yang kedua? Namanya adalah Talha bin Ubaidillah. Dan lihat kepada sinhara hujung baris yang pertama, huwa Talha bin Ubaidillah ahadul asyrah mubasyarah. Dan Talha bin Ubaidillah bukan calang-calang sahabat, antara 10 orang yang Nabi SAW jamin syurga dalam satu riwayat, iaitu asyarah mubasyarah gelaran mereka. Qutila fi waqatil Jamal, Talha bin Ubaidillah syahid dalam peperangan Jamal, dan pada waktu itu beliau telah dibunuh oleh musuh-musuhnya, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Kemudian lihat baris yang kedua hujung, wa qad thabata Talha yawma Uhud, dan Talha telah berjuang dengan bersungguh-sungguh pada peperangan Uhud. Wa badala juhdah, dan dia telah bagi segala-galanya sewaktu mempertahankan Nabi dalam peperangan Uhud. Hatta syallat yaduh, sehingga tangannya menjadi lumpuh disebabkan mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud. Dan begitu juga beliau, wa usiba fi jasadihi bi bid'in wa thamanina min baini ta'nin wa darbin wa ramyin, seperti mana Anas bin Nadar, maka Talha bin Ubaidillah juga mempunyai lebih daripada 80 luka. Tetapi bezanya, Anas bin Nadar syahid dalam peperangan Uhud, Talha bin Ubaidillah Allah panjangkan usianya dan pada waktu itu beliau tidak syahid. Maka berkenaan tentang ayat 23 ini, ada dua orang sahabat, iaitu Anas bin Nadar dan juga Talha bin Ubaidillah, berkenaan tentang maksud ayat faminhum man qada nahbah, dan ada di antara mereka yang telah menunaikan janji mereka kepada Allah dan Rasul. Maka pada satu ketika Musa bin Talha yang merupakan anak lelaki kepada Talha, dia telah masuk bertemu dengan Khalifah Muawiyah radhiyallahu anha. Maka Muawiyah berkata, ala ubasyiruka, mahukah aku kongsikan kepada kamu berita gembira? Maka apa kata Muawiyah radhiyallahu taala anhu? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Talha bin Ubaidillah mimman qada nahbah, adalah termasuk daripada kalangan orang-orang yang telah menyempurnakan, menunaikan janjinya kepada Allah dan Rasul. Terus hadis baca. Terus 3224. Maka daripada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala, sesungguhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
qalu telah berkata kepada seorang Arab Badui, jahilin yang pada waktu itu tidak tahu apa-apa. Maka mereka minta orang Arab Badui ini tanya kepada Nabi, siapakah yang dimaksudkan dengan ayat yang ke-23 dalam suratul Ahzab. Maka mereka berkata dengan Arab Badui ini, Salhu, tanyalah Rasulullah, amman, tentang siapakah orang yang dikira telah menyempurnakan janjinya. Manhu, siapakah dia? Wakanu, dan adalah para sahabat, la yashtari'un, mereka tidak berani untuk bertanya kepada Nabi SAW. Yuwakiruna, kerana menghormati Nabi, wa yahabuna, dan kerana segan kepada baginda Nabi SAW. Fasa'alahu al-A'rabi, maka Arabi ini telah tanya kepada Nabi. Fa'arada anhu, maka Nabi berpaling dan Nabi tidak jawab apa-apa. Summa sa'alahu, dia bertanya lagi kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapakah yang dimaksudkan dalam ayat ini dengan orang yang telah menyempurnakan janjinya? Maka Nabi berpaling buat kali kedua. Dia tanya lagi kali ketiga dan Nabi SAW berpaling lagi pada kali yang ketiga. Summa inni tala'tu min babil masjid. Kata Talha, kemudian aku telah masuk daripada salah satu daripada pintu masjid. Wa alayya, dan pada waktu itu aku memakai pakaian berwarna hijau. Falamma ra'ani Nabi, apabila Nabi SAW melihat sahajadah maka Nabi bersabda, Aina sa'il, siapakah orang yang tadi tanya tentang maksud ayat yang ke-23 daripada surah Al-Ahzab, iaitu man qada nahbah, siapa orang yang telah menyempurnakan janjinya dengan Allah dan Rasul. Maka Arabi itu berkata, aku wahai Rasulullah, aku yang tanya soalan tadi. Maka Nabi SAW bersabda, hadza Talha bin Ubaidillah, inilah termasuk daripada kalangan orang yang telah menyempurnakan janjinya kepada Allah dan Rasul. Kerana lukanya yang sangat banyak dalam peperangan Uhud, mempertahankan Allah dan Rasul. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Yunus bin Bukair. 3225. Teruskan. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, lamma umirallah, apabila Nabi SAW diperintahkan untuk memberi pilihan kepada isteri baginda, maka pernah para ummahatul mukminin mereka beberapa kali minta kenaikan pertambahan nafkah daripada Nabi SAW dalam keadaan Nabi SAW tidak mampu. Maka Allah telah memerintahkan baginda Nabi untuk memberi pilihan kepada para ummahatul mukminin. Barang siapa yang pada waktu itu nakkan kemewahan dunia, maka dia perlu tinggalkan Allah dan Rasul. Dia perlu tinggalkan Rasul. Dia tidak lagi boleh menjadi ummahatul mukminin, tak boleh jadi isteri Nabi. Dan kalaulah dia nak jadi isteri Nabi, maka dia kena bersabar dengan kesusahan hidup baginda Nabi SAW. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-28 daripada suratul Ahzab, yang mana firman Allah, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi SAW, qul, katakanlah kamu, li azwajika, kepada para ummahatul mukminin, isteri-isteri kamu, isteri kamu wahai Rasul Muhammad, in kunt, yang mana firman Allah, in kuntunna turidnal hayatad dunya, jika kamu menginginkan kemewahan hidup dunia, wazinataha, dan keindahan perhiasan dunia, fata'alain, maka kesinilah, umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, akan aku berikan kepada kamu kemewahan dunia, namun pada waktu itu aku perlu menceraikan kamu dan kamu tidak boleh menjadi ummahatul mukminin. Namun sekiranya kamu menginginkan Allah dan Rasul, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah, maka perlulah bersabar dengan kesederhanaan hidup Nabi, dan Allah akan balas dengan sebaik ganjaran di syurga dan di hari akhirat nanti. Maka ayat ini turun berkenaan tentang para ummahatul mukminin, mereka diberi pilihan sama ada nak berpisah daripada Nabi namun hidup senang, ataupun kekal sebagai isteri Nabi, namun pada waktu itu mereka perlu bersabar di atas kesederhanaan hidup Nabi SAW. Lalu tak ada seorang pun pada waktu itu yang memilih untuk berpisah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat 3224 yang kita baca tadi. Minta 3225. Maka berkata Aisyah, lamma umira Rasulullah, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam diperintahkan
bitakhir untuk memberi pilihan azwajihi kepada para ummahatul mukminin. Bada Abi, maka Nabi SAW bermula dengan Aisyah. Maka Nabi panggil Aisyah. Maka Nabi SAW bersabda, Ya Aisyah, sebab Nabi paling sayang Aisyah selepas kewafatan Khadijah. Maka Nabi bersabda, Wahai Aisyah, inni zakirun laki amra. Sesungguhnya aku ingin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku ingin untuk mengingatkan kamu kepada satu perkara. Fala alaiki, maka tidak mengapa untuk kamu mengambil masa. Fala alaiki ay fala ba's, maka tidak mengapa untuk kamu mengambil masa dalam membuat keputusan. Allah tasta'jili, bahawa janganlah kamu terburu-buru dalam menjawab sehingga kamu berbincang terlebih dahulu abawaika bersama dengan ayah dan ibu kamu. Qalat, berkata Aisyah, Nabi SAW suruh dia berbincang dengan ayah dan ibu dia, kenapa? Wa qad alima, dan sesungguhnya Nabi SAW mengetahui bahawa ayah dan ibunya lam yakuna, tidak mungkin akan membenarkan dia untuk berpisah daripada Nabi SAW. Maka berkata Aisyah, thumma qala, Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah telah berfirman pada ayat yang ke 28 dan 29 ini, Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi SAW, Kul, katakanlah kamu kepada isteri-isteri kamu, in kuntunna turidnal hayatad dunya, jika sekiranya kamu menginginkan kemewahan dunia, wa zinataha, dan keindahan perhiasannya, fata'alain, maka kemarilah, umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, akan kuberikan kesenangan dunia, namun aku perlu melepaskan kamu berpisah dan bercerai dengan kamu. Maka sehinggalah penghujung ayat yang ke-29. Qultu, bila Aisyah dengar je pilihan yang Nabi nak bagi, nak hidup senang ataupun nak tinggal dengan Nabi dalam kesederhanaan, Aisyah terus berkata, fi ayyi hadza astamiru abawayya, adakah untuk perkara ini aku patut berbincang dulu dengan ayahku? Fa inni uridullaha wa rasulah, maka sesungguhnya aku tidak kisah dengan kemewahan, aku inginkan Allah dan Rasul, wad daral akhirah, dan juga hari akhirat, pembalasan pada hari akhirat. Wa fa'ala, dan begitu juga para ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi yang lain, mereka melakukan perkara yang sama. Mereka semua memilih Allah dan Rasul dan tak sanggup nak berpisah daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada Az-Zuhri, daripada Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Riwayat yang ke-3226. Terus jelas ke jelas? Terus daripada Umar bin Abu Salamah. Umar bin Abu Salamah merupakan anak tiri Nabi, anak yang di bawah jagaan Nabi, sebab ibunya Ummul Mukminin Ummu Salamah adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada Umar bin Abi Salamah yang merupakan anak jagaan baginda Nabi, qala, beliau telah berkata, lamma nazala, apabila telah turunnya ayat ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayat yang ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat yang ke-33, ayat yang ke-33, di mana firman Allah, innama yuridullah, hanya sesungguhnya Allah berkehendak, liyudhiba, untuk menghapuskan daripada kamu, ar-rijsa, perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu, ahlul bait, wahai para ahli bait, wa yutahhirakum, dan Allah Subhanahu wa taala hendak membersihkan kamu, dan tathira, dengan sebersih-bersihnya. Maka kata Umar bin Abu Salamah, bila ayat ini turun, ayat ini telah turun di rumah ibuku Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Fada'a, maka Nabi SAW telah memanggil Fatimah, Hasan, Husain, fajallalahum, dan Nabi SAW telah menyelubungi mereka dengan kain. Wa Aliyan khalfa zahri, dan Ali Nabi SAW, Ali radhiyallahu anhu berada di belakang baginda Nabi SAW. Fajallalah, maka Ali radhiyallahu anhu juga telah menyelubungi dirinya bersama dengan Nabi, isteri dan anak-anaknya. Kemudian baginda bersabda, Allahumma haula'i ahli baiti, ya Allah, inilah mereka ahli keluargaku, fa'adhib, maka hilangkanlah daripada mereka segala kotoran, wa tahhir, dan bersihkanlah mereka dengan sebersih-bersihnya.
Berkata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, wa ana ma'ahum, maka aku pun bersama dengan mereka wahai Nabi Allah. Sabda Nabi, anti ala makanik, engkau kekal di tempat kamu dan engkau wahai Ummu Salamah berada di atas kebaikan. Maka Nabi SAW pada waktu itu tidak mahu menyusahkan Ummu Salamah. Nabi suruh untuk dia kekal berada di tempatnya, dan lagi-lagi pada waktu itu Sayyidina Ali yang merupakan orang luar pada waktu itu ada, maka Nabi SAW tak nak Ummu Salamah bersama dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Maka pada sinhara pada baris yang ke Allahumma salli ala sayyidina, baris yang pertama, maka disebutkan di sini ka'annahu mana'aha an dzalika limakan Ali. Kemungkinan Nabi SAW melarangnya daripada melakukan itu adalah disebabkan adanya Ali radhiyallahu anhu bersama. Maka Nabi SAW tak nak pada waktu itu Ummu Salamah turut serta. Terus, hadza hadisun. Terus, riwayat 3227. Okay, kita sambung riwayat ni dalam jam 3.20 insyaAllah. Kita break sekejap 10 minit. Terima kasih semua.